السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita sambung kuliah pengajian kita ini masih lagi dalam kitab As-Salah, bab sifatus salah, kitab salat berhubung dengan sifat salat. Hadis yang berikutnya ialah hadis daripada Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Thauban radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza insarafa min salatihi istaghfara Allah thalatha wa qala Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Daripada Thauban radhiyallahu anhu. Thauban merupakan maula, yakni hamba yang dibeli oleh Nabi dan kemudian dimerdekakan. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Thauban, kana Rasulullah idan sarafa min salatih, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai daripada salatnya, istaghfara thalathan, baginda beristighfar sebanyak 3 kali, wa qal, dan berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadirin yang dirahmati Allah, yang pertama rawi kita ini iaitu Thauban, dan hadis ini di dalam Sahih Muslim. Thauban macam saya sebut tadi, maula. Maula ni orang yang maula fulan, yakni orang tu dahulu dia jadi hamba si fulan dan kemudian dia dibebaskan. Mungkin sebahagian orang dia duk heran macam mana ada Nabi pun ada hamba. Sistem perhambaan kita telah sebut beberapa kali ialah sistem yang lama. Bahkan sistem perhambaan itu daripada segi sejarahnya dia lebih kuat daripada arak, judi dan seumpamanya. Kerana hamba dipraktiskan oleh banyak komuniti dalam dunia, banyak masyarakat dalam dunia. Hampir tidak ada masyarakat yang tidak ada hamba di dalam mereka. Hamba bukan saja soal pengabdian, kerja, tetapi ia membabitkan soal ekonomi. Kalau dihapuskan sistem hamba sekaligus, dia akan menyebabkan keruntuhan ekonomi. Sebab itu ketika William Wilberforce di UK, di England, berjuang untuk menghapuskan hamba, antara tuduhan yang dikenakan kepada William Wilberforce ialah dia mengkhianati ekonomi negaranya dan menderhaka pada raja. Itu pada zaman moden. Adalah maksudnya zaman tak berapa jauh daripada tuan-tuan boleh tengok William Wilberforce, The Amazing Grace. Dan Abraham Lincoln, kita lihat apa kesan apabila beliau cuba menghapuskan hamba di States, di Amerika Syarikat. Dahsyat dia punya pertarungan itu. Sebab dia bukan soal orang tu ada hamba, pekerja mau bayar gaji tak mau bayar gaji, tapi soal
Mereka ni bekerja di ladang dan macam-macam lagi, bekerja di rumah, generate economy. Bila Nabi datang, sistem hamba sudah ada di Mekah. Untuk nak menghapuskan hamba sekaligus, dia akan meruntuhkan semua sistem ni. Kalau kita lihat kepada Arak tu, khamar bukanlah terlalu manusia memerlukan arak. Tu pun stages, berperingkat-peringkat Islam nak haramkan. Kerana manusia perlukan tempoh itu. Bila Islam datang, manusia curi orang, jadikan hamba. Orang kulit hitam sering jadi hamba. Dan yang paling kritikal ialah orang yang ditawan di dalam medan peperangan, mereka menjadi hamba. Kalau Islam putuskan hamba ini hapus sama sekali, orang Islam yang ditawan dalam medan perang menjadi hamba, orang bukan Islam yang ditawan dalam medan peperangan bebas. Dia satu galakkan mereka untuk tidak takut berperang dengan orang Islam. Jadi apa yang kita lihat yang Islam lakukan ialah Islam telah menggalakkan membebaskan hamba. Banyak pahala bebas hamba. Nabi bebaskan hamba. Siapa bersetubuh pada bulan puasa bebas hamba. Hukum tu bebaskan hamba. Yang ni bebaskan hamba. Banyak bab bebaskan hamba. Supaya kalaulah hamba tu di dalam satu kantung yang keluar itu begitu banyak. The only satu-satunya pintu yang tidak dikunci rapat ialah pintu peperangan. Yakni kalau ditawan, kau datang perang, kau jadi hamba. Pun Islam letakkan tak boleh pukul, kena bagi makan apa yang bagi pakai, tak boleh seksa dia. Cuma hamba ni dia tak ada gaji. Dia tak ada gaji. Kalau hamba dimiliki oleh tuan yang lelaki, hamba itu perempuan, tuannya boleh menyutubuhinya. Sebab tu perkataan al-waladu lil firash, anak itu kepada firash. Firash itu bukan maksud sahaja suami, tapi bermaksud juga tuan. Maksud kalau anak tu lahir ada suami, bin suami tu. Tak kira lah, mungkin rupa dia macam jiran sebelah pun, tapi bin suami tu. Islam anti gossip. Melainkan suami itu deny. Suami kata no, this is not my son. As long as suami tidak deny anak dia, and nobody has right to deny. Tidak ada siapa yang ada hak untuk pergi deny anak orang. Ijma' hal itu di kalangan para ulama. Tak boleh kita kata tu sebenarnya bukan anak dia. Kita tak ada siapa yang boleh membantah seorang anak orang tu melainkan bapaknya sahaja. Walaupun dia tengok rupa sebiji macam Bangladesh yang main pasang pipe hari tu, tapi tetaplah anak dia selagi suami dia tak kata yang ni bukan anak saya. Kerana itu semua andaian, yang pasti anak dia kena tu suami dia. Melainkan suami kata, suami nak kata bukan, suami kena li'an, yakni kena laknat. Yakni proses li'an, proses melaknati. Dia sumpah dan dia laknat. Ketika itu dipisahkan selama-lamanya, tidak lagi dinasabkan kepada dia. Tak apa. Tapi kalau dia ada tuan dia. Tadi saya sebut ni sebab tadi ada orang main dengar taklimat pasal hadis
Utbah bin Abi Waqqas dengan Zam'ah. Utbah bin Abi Waqqas, saudara dia Sa'ad bin Abi Waqqas yang kita baca hari itu. Dia mari kepada Nabi, dia bagi tahu bahawasanya satu orang hamba tu ialah anak kepada saudara dia yang telah meninggal, iaitu Utbah bin Abi Waqqas. Dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Rupa pun nak sama dengan Utbah. Tapi ketika budak tu lahir, hamba itu di bawah Ibn Zam'ah, di bawah Zam'ah. Jadi kerana dia di bawah Zam'ah, saudara anak Zam'ah kata tak, yang tu saudara dia, anak bapa dia. Dia kata bukan, anak saudara saya. Tengok rupa pun nak sama. Nabi kata al-waladu lil firash. Anak kepada pemilik firash, pemilik tempat tidur. Maksud pemilik itu maksudnya suami ataupun tuan yang punya kepada hamba. Maksud kalau ada hamba, lelaki itu boleh menyetubuhi hamba itu. Dan kalau datang anak tu bin dia, bukan bin Abdullah kepada, tak ada cerita bin Abdullah ni, tak ada. Bin kepada tuan dia tu. Begitu excellent sistem yang dibuat oleh Islam, sehingga menyebabkan hamba tak ada lagi dalam dunia Islam. Pasal semua pintu keluar dibuka, hanya pintu masuk satu, iaitu peperangan. Kalau pintu tu pun masuk tak ada, zaman dulu bukan ada penjara apa-apa, tawanan perang nak letak mana. Jadi kalau ada pasar hamba, macam filem Tiga Abdul tu, dia macam tu. Saya pun heran macam mana P.Ramlee pandai. Dia memang ada pasar jual hamba. Orang jual hamba. Cuma bezanya dalam Islam, tak boleh duk pukul hamba, seksa tak boleh. Tak boleh seksa hamba. Dan kalau kita ingat, yang bunuh Umar bin Khattab, Abu Lu'lu' itu merupakan hamba kepada Mughirah bin Syu'bah. Dia pernah mengadu pada Sayyidina Umar bahawasanya Mughirah tak adil pada dia. Sebahagian kata dia pekerja, tapi dia, Umar cakap pada Mughirah, memang nasihat, tapi Umar kata kau taat dia. Dia kata yasi'adluhu kullu ahadin illa ana. Keadilannya meliputi semua orang kecuali aku. His justice sufficient for everyone except me. Maksudnya aku saja yang tak dapat keadilan. Itu dia kata pada Umar, dia akan buat pisau yang diingati itu. Tapi yang pentingnya masa tu banyak limpahan hamba. Hamba hasil daripada peperangan ni. Tapi kita lihat dunia Islam hilang hamba. Tinggal tak ada. Orang kata ada penulis barat, orang-orang Islam juga yang baca bab ni kritik di mana keadilan Islam tentang hamba. Dia pun ni pengkagum barat, kata you forget yourself. Barat, William Wilberforce, daripada mula sampai ketua, table motion ni di parlimen untuk buang hamba, gagal sampai tua baru dia berjaya. Abraham Lincoln, perhambaan di kalangan punya dahsyat. Dulu siapa yang tua-tua mungkin pernah tengok filem Kunta Kinte.
Dan boleh tengok banyak, hatta filem-filem barat yang baru menceritakan kezaliman orang dulu. Thauban, hamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila Rasulullah bebaskan dia hatta ketika dia Rasulullah, dia masih sayang kepada Nabi, meriwayatkan Nabi, menangis apabila mendengarkan Nabi. Itu beda dah. Padahal mereka itu datang daripada jalur-jalur hamba. Supaya nak bagi tahu sebahagian orang, apalah Islam ni ada hamba lah apa. You kena baca tentang cerita hamba ni. Slavery, perhambaan ni. Sauban, hamba yang dimerdekakan oleh kita panggil maula. Fulan maula fulan. Maksud dia dulu hamba pada orang ni. Dan Nabi, dia pernah janji dengan Nabi, Sauban ni. Satu hari Nabi kata, man yakfulu li alla yas'alan nasa syai'an wa atakaffalu lahu bil jannah. Siapa yang boleh buat jamin kepada aku bahawasanya dia tak akan minta pada manusia apapun, aku akan jamin untuk dia syurga. Faqala Thauban kata, ana, aku janji ya Rasulullah, aku tak meminta kat siapa. Fakana la yas'alu ahadan syai'a, dalam hadis Abu Daud. Dan Thauban tu tak pernah minta pada siapa-siapa, sebab janji dengan Nabi. Kalau minta pun bukan salah, tapi Nabi janji kata siapa jangan minta. Agama ni dia larang, dia tak suka manusia meminta. Apatah lagi bila tak ada sebab. Ada sebab boleh gagah. Sebagai orang tu tak ada sebab, tak minta. Pasal apa? Tak kerja kenci manis. Saya duduk pergi kayu sekarang, tidak bertugas kerja kerana kenci manis. Kenci manis ni separuh rakyat Perlis apa? Kalau macam tu separuh tak kerja. Badan sihat walafiat, kenci manis. Tak apalah kencing manis, takkan tak boleh kencing manis sampai tak boleh langkah, apa kerja tak boleh buat. Habis itu tunggu bantuan. Saya bukanlah kata sebahagian memang perlukan bantuan, tapi sebahagian dia tak mau kerja. Dia kira anak dia dapat 300, nak 4 nombor 1 300, nombor 2 300, kira-kira api 1,500, 1,600 gaji minimal dia. Baik tak biar kerja kata. Kalau jadi kerja tak dapat balik bantuan ni, duk kena pergi pejabat, duk kena pergi tempat kerja, meminta-minta. Ini pun satu penyakit yang tak sihat. Saya sebut banyak kali lah, tapi sajalah. Sebahagian besar ataupun sebahagian daripada orang yang miskin, kita tengok malas berusaha. Malas berusaha. Kita kena nak peringatlah, kita mengaji kuliah ni, jumpa orang, kena abang. Malas. Tak ada apa, malas. Tak tahu nak buat apa. Orang dapat bantuan, okey. Tapi kita patut kena ada sistem. Kalau you apply kerja tak dapat, kita bagi bantuan. Tapi kerja tak pernah pergi minta. Apa minta? Kalau kerja lari. Siapa ada pengalaman lah? 2-3 orang ambil kerja. Dia kerja, dia tak apa mau kerja. Dia sapu sampah satu tempat setengah jam satu tempat tu. Kita sampai pergi tengok, berkilat betul lantai ni. Tempat lain dia tak pergi dah, supaya dia nak kita nampak dia kerja. Kalut. Agama ni dia anti, saya nak sebut sikit lah. Hatta agama ni anti, antara yang anti orang suka minta, termasuk minta jawatan politik. Minta jawatan politik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, hadis Abdul Rahman bin Samurah,
Nabi kata, ya Abdul Rahman, la tas'alil imarah. Wahai Abdul Rahman, jangan kamu minta jawatan kepimpinan. Fa innaka in utitaha min mas'alatin ukilta ilaiha. Karena engkau jika dapat jawatan tu kerana engkau minta, engkau akan ditinggalkan bersama jawatan tu. Tuhan tak tolong kau. Wa in utitaha min ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Jika kau didapat jawatan tu bukan kerana kau meminta-minta jawatan tu, kau akan ditolong oleh Tuhan. Sebab tu kadang-kadang mungkin ini salah satu sebab di dalam pentadbiran, dalam macam-macam dan dunia ni, sebagian orang bila dia memerintah kacau, segala masalah dan bala mai. Mungkin ni mungkin cerita di negeri lain lah, di Fiji, di negeri-negeri yang jauh daripada. Mungkin sebahagian orang lah, kerana dia terlalu meminta-minta. Boleh nak jawatan tu kalau kita nak menunaikan tugas yang orang lain tak boleh. Kita saja boleh. Kerana Nabi Yusuf alaihi salam, dia sebut kepada Raja Mesir, Menteri Mesir, ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Lantiklah aku untuk mentadbir khazanah bumi, yakni jadi menteri ekonomi dah. Aku ni sangat menjaga dan sangat tahu dalam menguruskan ni. Wa kadzalika makkanna li yusufa fil ard yatabawwa'u minha haitsu yasha. Yang demikian itu kami tetapkan kedudukan Yusuf di atas muka bumi, ia bergerak ke mana saja yang ia kehendaki. Dia minta. Al-Imam Al-Qurtubi ketika bahaskan macam mana Nabi kata jangan minta, Yusuf pada zaman dia minta boleh. Kerana pada zaman Nabi Yusuf yang berkelayakan, dia yang boleh. Kalau kita ambil jawatan tu kerana kita percaya untuk menunaikan tanggungjawab tu, mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah, tak termasuk dalam hadis ni. Tapi kalau kita ambil jawatan tu kerana kita memang kaki gila jawatan, bukan kita boleh buat sangat pun. Ingat pandai, dapat-dapat tak pandai. Kita tak ditolong. Kita tak ditolong. Hadis Nabi SAW sayugia menjadi peringatan pada kita semua. Kata Thawban, kana Rasulullah idan sarafa min salatihi istaghfara thalathan. Nabi SAW apabila selesai sembahyang beristighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pada zahir ni, inilah juga yang disebut oleh Al-Imam Al-Auza'i. Dia kata macam mana? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah 3 kali. Adakah astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim? Kalau astaghfirullahalazim pun termasuk dalam istighfar ini. Cuma Al-Auza'i pada pendapat dia kekal dengan astaghfirullah. Nas ini sebut beristighfar 3 kali. Sama ada astaghfirullah, astaghfirullahalazim. Cuma astaghfirullah sahaja itu disokong oleh Al-Imam Al-Auza'i dalam riwayat. 3 kali. Ini the beauty of ubudiyah. Ini keindahan ubudiyah. Insan mukmin setelah dia menunaikan salat pada Allah, bukan dia buat maksiat, dia beri salam, selesaikan tugasan, sama ada salat yang difardukan oleh Allah kepadanya ataupun salat sunat nafilah, dengan rendah diri sebagai hamba dia memohon keampunan pada kekurangan, kecacatan yang telah dia lakukan. Sebab itu kita kalau baca Al-Quran,
Kita akan berulang kali saya bagi sebut hal ini. Memohon keampunan pada Allah ialah perkara yang paling besar yang dibangkitkan oleh Quran. Keseluruhan hidup ni, kalau boleh manusia ni sentiasa memohon keampunan pada Allah, itulah kejayaan satu orang manusia. Selepas salat, istighfar. Nabi Ibrahim selepas dia doa pada Allah, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbi ghafirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumu hisab. Tuhan ampunlah aku dan kedua ibu bapa aku. Sentiasa para Nabi. Nabi Nuh alaihi salam sampai dia doa kat kaum dia, Rabbi la tadhar ala ardi minal kafirin dayyara. Apa dia kata? Rabbi ghafirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Wahai Tuhanku, ampunlah aku dan ampunlah pada orang yang masuk ke rumahku dan mukminin, ampunlah aku dan kedua ibu bapa aku, dan pada orang yang masuk dalam rumahku dan mukminin dan mukminat. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika dia nak minta kekuasaan daripada Allah, minta kepada Allah tak apa kuasa. Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, ampunlah aku dan berikanlah padaku kekuasaan. Sehingga agama ajar nak minta sesuatu pun mula dengan minta ampun dulu. Wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahim. Wahai Tuhan, katakanlah wahai Tuhan, ampunkanlah dan kesian. Sentiasa minta ampun dulu baru minta kesian. Sebab itu orang yang melazimi istighfar ini, dia akan tengok Allah memberi keajaiban harta, keajaiban nikmat hidup yang dia tak sangka-sangka. Tidak memahami hal ini melainkan orang yang melaziminya. Banyakkan istighfar sehingga sentiasa kita rasa salah. Hatta orang seperti Abu Bakar, yang hadis yang kita baca dulu, dia tanya Nabi, apa Nabi kata? Rabbi inni zalamtu nafsi zalman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indak. Ampunkanlah aku dari satu keampunan dari sisimu. Itu doa yang Abu Bakar minta. Nabi tak kata, wahai Abu Bakar, kau minta supaya harta jadi banyak, anak-anak sihat. Istighfar, semua ni akan datang. Istighfar, semua ni akan datang. Sesiapa yang daripada tidak beristighfar kemudian sentiasa beristighfar, bukan hanya melafazkan kalimah ighfirli, rabbi ghafirli, wahabli, rabbi ghafirli, warhamni, tapi ketika dia melafazkannya dengan rendah diri sebagai hamba, benar-benar memohon keampunan pada Allah, dia akan merasai nikmat keajaiban hidup kalau dia melaziminya. Dan inilah yang Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bertanya Nabi SAW yang selalu kita sebut dahulu, hadis Ibnu Jud'an, tentang Ibnu Jud'an. Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyati yasilur rahim wa yut'imul miskin, hal dzalika nafi'uhu? Wahai Rasulullah, Ibnu Jud'an, Abdullah ibn Jud'an yang Nabi puji. Nabi kata kalau ada perjanjian, lau du'itu bihi fil Islam la ajab, jika aku dijemput masa Islam pergi ke rumah Ibnu Jud'an untuk buat perjanjian macam masa jahiliah itu, aku akan pergi. Bagusnya Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an, kata Aisyah, masa jahiliah selalu menghubungkan silaturahim.
dan memberi makan orang miskin. Fahal dzaka nafi'uhu, adakah itu memberikan manfaat padanya? Nabi kata la yanfa'uhu, tidak memberi manfaat padanya. Fa innahu lam yaqul yawman rabbi ighfirli khati'ati yawmaddin, kerana dia tak pernah satu hari menyebut, wahai Tuhanku, ampunlah dosa-dosaku pada hari aku berjumpa dengan kau nanti, hari kiamat. Segala sedekah dan seumpamanya bagi yang tidak beristighfar tidak memberi manfaat jika dia tidak merendah diri pada Allah. Sebab itu kadang-kadang orang tidak faham isu ni. Dia tengok tu, dia tu orang bukan Muslim, selalu sedekah, takkan tak dapat pahala. Sama ada dia sedekah untuk dirinya, kedudukannya, namanya, tapi dia tidak bersedekah sebagai tanda rendah dirinya kepada Tuhannya. Kalau itu berlaku, tentu dia memohon keampunan pada Allah. Istighfar. Wa qala Allahumma antas salam. Kemudian Nabi sambung, Allahumma antas salam, ya Allah, engkau adalah as-salam. As-salam adalah nama Allah Jalla wa Ala. Allah itu as-salam. As-salam maksudnya sejahtera. Allah sejahtera daripada segala kecacatan. Allah sejahtera daripada semua sifat yang cacat, apa saja yang tak elok, sejahtera Allah. Ketika Allah mengampunkan, sejahtera Allah daripada mengharapkan pujian orang yang mengampunkan. Ketika Allah memberi balasan syurga, sejahtera Allah daripada memerlukan ataupun bertanggungjawab terhadap orang berkenaan. Sejahtera. Bila kita faham Allah as-salam, kita tak timbul. Kalau Allah mendengar, Allah tidak memerlukan pendengaran seperti makhluk. Jika Allah itu disebut bersemayam ataupun istiwa, maha suci sejahtera ia daripada menyelamatkan makhluk. Kalau Allah itu disebut dalam hadis turun, sejahtera ia daripada turun makhluk, yang mana mengosongkan yang atas, turun kepada yang bawah. Sejahtera daripada sifat, bila kita tahu Allah as-salam, segala apa pun yang kau letakkan pada nama, sifat dan apa saja pada Allah, ia as-salam, ia sejahtera daripada segala cacat dan segala tafsiran yang kita boleh faham yang mencacatkan Allah. Jika kita lihat sesuatu benda yang tak adil berlaku, sejahtera Tuhan daripada kezaliman. Yang berlaku tak adil lah makhluk-makhluknya. Allahumma antas salam. Wajib kita yakin Allah itu as-salam. Satu, as-salam maksud Allah juga yang memberikan kesejahteraan kepada kita. Dan Allah juga yang melafazkan salam pada sebagian hambanya, salamun ala Nuh, salam kepada Nuh umpamanya, dan nabi-nabi yang lain yang disebut di dalam Al-Quran. Sejahtera. Kita sebut pada orang assalamualaikum, kesejahteraan tu, assalam itu juga adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Wa minkas salam, daripada engkau assalam, daripada engkau kesejahteraan. Maksudnya kita tak ada kesejahteraan, tak akan dapat kesejahteraan melainkan daripada Allah. Saya sebut banyak kali tuan-tuan, doa ada dua bentuk dia. Satu, doa kepada Allah dalam bentuk talabiyah, kita minta kepada Allah. Satu, doa kita tak minta tapi kita cerita tentang hal diri kita, dalam erti kata kita memerlukan pertolongan Allah. Sama juga macam Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin.
jika engkau tak ampun kami dan kesian kami, kami termasuk di kalangan orang yang rugi. Dia tak kata ya Allah ampunlah kami, tapi dia bagi tahu ya Allah jika engkau tak ampun kami, kami termasuk orang. Maksudnya dia memerlukan keampunan, tapi cara bahasanya dia khabarkan diri dia. Nabi Ayub alaihi salam, Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhan, aku telah ditimpa kemudaratan, sedangkan engkau yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Dia tak minta, tapi dia cerita tentang diri dia. Nak faham tuan-tuan, mudah dalam hidup ni. Satu cara kita minta, Tuhan tolonglah saya. Satu lagi kita tak minta, Tuhan saya sekarang susah Tuhan. Dua-dua tu maksudnya minta pertolongan. Tapi ulama-ulama sebagian kata yang kedua itu lebih, kadang-kadang kelihatan lebih polite, lebih beradab. Ya Allah, kalau satu orang bangun dia kata ya Allah, aku ni susah ya Allah, hamba-Mu susah, aku sakit ya Allah. Maksudnya apa? Kita mengadu. Macam kita la malja'u wa la manja'u minka ila ilai. Tidak ada tempat pergi, tempat lari melainkan pada Engkau. Maksudnya kita kata aku tak ada tempat dah. Rabbana alaika tawakkalna. Wahai Tuhan, padamu kami bertawakal. Supaya minta supaya Dia memberkati tawakal kita. Wa minkas salam, daripadamu kesejahteraan, bermaksud kita minta daripadanya kesejahteraan. Walaupun kita tak kata bagikanlah aku kesejahteraan. Karena kita datangkan dalam bentuk pengkhabaran, dalam bentuk khabar. Ini adalah, tuan-tuan, saya ada siri menghayati doa, mungkin tuan-tuan tengok pagi-pagi saya buat. Tapi saya cuba untuk sama-sama kita belajar bagaimana Al-Quran ajar kita berdoa. Kadang-kadang orang ni tak ada fiqh doa, dia tak tahu cara berdoa. Sebab tu dia pergi cari kubur. Pergi cari kubur lah, naik atas gunung cerai lah. Dia jadi tak ketahuan sebab dia tak rasa sweetness, dia tak rasa halawah, manisnya berdoa. Tapi bila kita belajar daripada Quran, daripada hadis, kita akan lihat bagaimana Nabi mengajar cara kita berdoa. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Maha berkat engkau wahai ya dzal jalali wal ikram. Sekejap lagi saya akan hurai sikit ya dzal jalali wal ikram bagi laluan pada azan. Bismillah. Tabarakta, maha berkat engkau, yakni maha berkat Allah Ta'ala. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkat Tuhan yang pada tangannya kerajaan. Yang boleh bagi berkat siapa? Allah. Allah boleh bagi berkat. Kita minta berkat pada orang, orang tak ada berkat. Al-Mubarak, As-Salawat, semua yang berkat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau Allah berkat, segalanya baik. Macam salam juga tadi. Kalau Allah bagi sejahtera, semua baik. Kadang-kadang manusia lama kita bergelombang dalam hidup, kita terlupa siapa pemilik as-salam. Lalu kita berjuang untuk dapat harta, kedudukan macam-macam. Kita tidak menemui kesejahteraan. Kita tak menemui kesejahteraan. Kita menemui resah. Kita menemui perkara yang kita tak tahu hadir setelah ada harta, ada makan yang cukup, kenderaan yang cukup. Tidak ada kesejahteraan. Saya kadang-kadang nasihat diri saya dan juga sebahagian orang yang datang. Sekarang orang depres, nak bunuh diri, macam-macam. Antara benda yang boleh kita nasihatkan dia, lazimi memohon keampunan pada Allah. Minta ampun. Kadang-kadang dia fikir minta ampun apa kaitan dengan tension saya. Dia tak faham.
Awak depres bukan kerana tak cukup makan. Jiwa awak, ruh awak memberontak. Nabi kata, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung orang yang mendapati di dalam catatan amalnya istighfar yang banyak. Masuk untung di dunia, untung di akhirat. Kebanyakan orang yang depres ini bukan orang miskin. Semua orang ada kedudukan, ada duit, ada harta. Ada orang kaya, saham dia turun, dia boleh bunuh diri. Sebab itu, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah kamu lihat orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhannya? Kehendak dia telah bertuhan dalam diri dia. Orang yang berpisah dengan kekasih dia sampai nak bunuh diri, sampai tak ada perempuan dalam dunia ni, sampai tak ada laki dalam dunia ni. Malaikat turun daripada syurga kah lelaki yang hang kenal tu? Gagal untuk melihat dunia yang luas. Sebab tu Rib'i apabila kata, antara benda yang dia bagi tahu kepada Rostam, min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Yang kami misi yang kami bawa ni ialah daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Kalau dunia itu Allah ufuk, Allah buka, orang seperti Imam Ahmad, Ibn Taimiyah, ramai lagi para ulama, dalam kesempitan penjara mereka menghasilkan karya-karya yang hebat. Tapi kalau orang yang tak dibuka kelapangan dadanya, dalam rumah dan hartanya yang luas, dia mendapati hidup yang sangat sempit. Allahumma antas salam wa minkas salam. Daripada Allah juga kesejahteraan. Sebab itu bila kita bagi salam, astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam, kita akan mengetahui makna apabila Allah melontarkan kesejahteraan dalam hidup kita. Tabarakta, maha berkat engkau. Bila Allah berkat, sedikit yang diberkati jauh lebih baik daripada banyak yang tidak diberkati. Hidup ni dia tidak bergantung kepada harta dan nama. Ia bergantung kepada kelapangan dada seorang hamba. Dada seorang hamba itu tidak boleh dilapangkan melainkan dengan apa yang Allah campakkan dalam dada dia, dalam jiwa dia. Sebahagian besarnya ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingati Allah menenangkan qulub, jantung hati. Ya dzal jalali wal ikram, wahai za yang memiliki al-jalal, kemuliaan, wal ikram, dan yang memuliakan yang lain. Itu Allah, namanya Dzul Jalali wal Ikram, nama Allah Dzul Jalali wal Ikram. Nabi kata dalam hadis, alidhu biyadzal jalali wal ikram, kamu sentiasa banyak sebut ya dzal jalali wal ikram, banyak-banyak sebut. Siapa yang banyak sebut hal ini, dia akan melihat nikmat kurniaan Allah di atas fadilat, namanya ni ya dzal jalali wal ikram, yang mempunyai kemuliaan dan yang memuliakan.
Kalau Allah angkat kita, sejuta dunia boleh lawan kita, Allah tetap angkat kita. Kalau Allah memberi, tidak ada siapa dapat menghalang. Nabi kata, alidhu biyadzal jalali wal ikram. Kamu banyak sebut ya dzal jalali wal ikram. Duduk ya dzal, nak doa ya dzal jalali wal ikram. Nak minta pada Allah ya dzal jalali wal ikram. Minta pada Allah. Nabi suruh. Mudah dia mustajab doa kita. Diberikan kemuliaan kepada kita. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Quran kita dalam surah Ar-Rahman, tabarakasmu rabbika dzal jalali wal ikram. Maha berkat nama Tuhanmu dzal jalali wal ikram. Maksud nama dzal jalali wal ikram ni berkat. Siapa sebut banyak-banyak, Allah kurniakan keberkatan pada dia. Tak payah pergi cari senjata Tok Ali, Tok Lebay nak. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma masalah kalau hak mengaji sunnah ni pun tak amal sunnah tu, dia pun duk benih juga. Ni Nabi apa? Banyak kan? Ya dzal jalal. Ya dzal jalal. Berapa kali? Nabi kata banyak. Boleh tak 10 kali? Boleh. Boleh 100 kali? Boleh. 1000 boleh. Nabi suruh sentiasa melaziminya. Laziminya ya dzal jalal wal ikram. Tapi memanggilnya dengan kerendahan diri hamba dan keagungan Tuhan yang Maha Agung. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzal jalali wal ikram. Nabi tengok satu orang, Nabi masuk dalam masjid, tengok satu orang doa. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. La ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard. Ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Nabi dengar satu orang dia duduk, dia doa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd. Ya Allah, aku memohon daripadamu, sesungguhnya bagi engkau itu segala pujian. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang diabdikan diri melainkan engkau. Al-Mannan, Al-Mannan nama Allah, yakni yang cukup memberi, yang banyak memberi. Badi'us samawati wal ard, atau badi'us samawati wal ard, yang menghias langit dan bumi. Ya dzal jalali wal ikram, wahai dzal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum, wahai al hayyul qayyum. Nabi SAW kata, Da'allah bismihil a'zam. Dia tu telah doa kepada Allah dengan nama Allah yang Maha Agung. Allazi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Yang mana siapa yang minta dengan nama macam tu Tuhan bagi, siapa yang doa macam tu Tuhan jawab, siapa yang minta dengan menggunakan macam tu Tuhan bagi. Dalam doa tu ada ni, dalam yang ni diriwayat dalam Imam Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra. Dalam riwayat tu dia sebut ada perkataan ya dzal jalal wal ikram. Tuan-tuan kita ni mengaji ni sama-samalah saya dan tuan-tuan amalkan hadis-hadis ni. Amalkan. Setakat main malam Khamis, malam Jumaat, betul balik main mengaji. Bolehlah mengaji, baguslah. Tapi kalau kita amal, saya pun mungkin dapat pahala, tuan-tuan pun dapat pahala. Tak payah nak ambil ijazah sanad bayar RM2.5, tak ada. Hadis Nabi SAW. Tak payah duk cari apa rahsia kita nak pi kubur mana, nak pi minta supaya Tuhan. Yang Nabi ajak ni sudah memadai, sudah banyak. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan diberikan kepada kita semua, kita amalkan. Kata Aisyah radhiyallahu anha,
bahwasanya kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaq'udu ba'da at-taslim illa biqadri an yaqul Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalal wal ikram. Nabi ni tak duduk lepas daripada lepas beri salam melainkan dengan kadar bacaan ni. Maksudnya lepas dia menghadap ke arah kiblat, habis bacaan ni Nabi pun pusing kepada makmum. Nabi pusing pada makmum. Inilah bacaan yang kita baca dan kita sentuh sedikit sebanyak pada hari ini. Wallahu ta'ala. Ada soalan tuan? Kalau tak ada pun bagus, saya nak kena pergi Thailand. Siapa ada soalan dia bagi? Tak ada, artinya dia bagi saya pergi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala rahmati kita dan insya-Allah kita sambung semula. Minggu depan dah macam biasa, cuma minggu depan berapa bulan? Insya-Allah ada macam biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.